Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam arus perdana masyarakat masa kini yang penuh dengan pelbagai liku dan cabaran, membina dan membangunkan kefahaman insan sejahtera dalam kalangan masyarakat adalah merupakan persoalan yang amat penting dan relevan untuk diwacanakan secara serius untuk meningkatkan taraf insan di Malaysia sama tinggi dengan taraf negara-negara maju lain seperti Korea dan Jepun. Kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat dalam menjana suasana yang lebih cerah kepada terbangunnya kebahagiaan dan keamanan yang sebenarnya dalam sebuah komuniti, bahkan dalam sebuah negara. Rakyat Malaysia beruntung kerana hidup dalam sistem pemerintahan yang mana yang di-Pertuan Agong sebagai ketua pemerintah. Dari sini kita dapat lihat dengan jelas bahawa sistem ini diamalkan bertujuan untuk membentuk kesejahteraan dalam sistem pemerintahan dan juga untuk membentuk kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Begitu juga apa yang terkandung pada setiap baris rukun negara yang mana kita dapat lihat di dalamnya terkandung suatu konsep untuk mencapai kesejahteraan dalam diri sekiranya dihayati, diamalkan dan juga dipegang oleh individu. Selain melalui rukun negara yang mana dapat membentuk kesejahteraan dalam diri, nilai-nilai murni yang diperoleh dari ajaran agama juga merupakan suatu tata cara dalam membina kefahaman kesejahteraan dalam diri individu dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam kitab Hidayah As-Salikin ada menyebut tentang perkara yang perlu ditanam dalam diri sebelum dapat membina kesejahteraan dalam diri individu. Justru itu, dengan terlahirnya insan yang terbangun minda dan jiwa yang disunami dengan kesejahteraan, maka terbentuklah sebuah permufakatan dalam kalangan masyarakat yang mendorong kepada keharmonian dan kesejahteraan negara, bangsa dan agama. Salam sejahtera kepada Dr. Profesor Madya, Dr. Noliah Kudus dan rakan-rakan sekelas. Saya akan menerangkan latar belakang dan penyataan masalah. Latar belakang yang pertama ialah konsep kesejahteraan yang boleh diperoleh dalam setiap baris dalam rukun negara. Rukun negara menjadi panduan bagi rakyat memupuk semangat setia kawan dan kecemerlangan hidup bermasyarakat serta bernegara. Konsep yang kedua, kesejahteraan menurut Kitab Hidayah As-Salikin dapat mengurangkan perpecahan antara kaum. Yang diperkatakan dalam Kitab Hidayah As-Salikin mengatakan 6 konsep model insan yang mensedari pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan hidup itu iaitu pembangunan ilmu, ibadah, anggota tujuh, rohani dan akhlak. Yang terakhir ialah abadat bersosial. Selain itu, statistik peningkatan masalah sosial remaja mendorong keruntuhan kesejahteraan dalam sesebuah institusi dan masyarakat. Kegagalan kita yang dalam menghadapi gejala sosial ini akan menggugatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kurang pendedahan tentang kepentingan kesejahteraan pada agama, bangsa dan negara dalam kalangan remaja. Semangat patriotisme dan cintakan negara bukanlah perkara yang mampu timbul sendiri dalam diri setiap individu. Akhirnya meningkatkan jati diri masyarakat khususnya remaja. Jati diri amat penting kepada seseorang remaja dengan cara membentuk jati diri iaitu pendidikan amat penting kepada semua individu yang berjalan kaki ke zaman moden ini. Seterusnya, saya akan menerangkan penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama wujudnya sikap pentingan diri sendiri. Remaja pada masa kini amat terpengaruh dengan media sosial dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Kedua, kurang pendedahan yang mendalam tentang makna yang tersirat
pada setiap baris dalam rukun negara. Apabila kita menghayati setiap baris rukun negara, kita dapat merasakan bahawa banyak makna yang tersirat di dalamnya yang menjadi sebahagian daripada konsep kesejahteraan. Selain itu, kekurangan prinsip atau didikan tentang kemanusiaan dalam diri. Masyarakat kini tidak memiliki sifat keprihatinan. Akhir sekali, perspektif masyarakat yang mengikut perubahan persekitaran. Perubahan persekitaran mampu berubah perspektif masyarakat ke arah yang lebih maju. Misalnya, perkembangan teknologi semakin maju menyebabkan rakyat kini lebih mengutamakan teknologi sebagai rangkaian utama menyampaikan maklumat kerana ia lebih pantas dan laju atau dikenali sebagai pantas dan mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang tahap kefahaman masyarakat tentang rukun negara dan membina kefahaman insan sejahtera. Pertama sekali, tahap pertama iaitu tahap rendah. Masyarakat tidak mendapat pendedahan yang khusus tentang konsep pengetahuan modal insan sejahtera yang menyentuh moral, akhlak dan emosi individu. Mereka juga tidak memahami dan tidak mengambil peduli tentang makna yang tersirat dalam 5 baris rukun negara. Huru-hara dan peningkatan masalah sosial yang tinggi yang berlaku akan menjadi kesan buruk kepada negara. Oleh yang demikian, masyarakat perlu diberikan ilmu pengetahuan yang secukupnya tentang konsep pengetahuan modal insan ini. Tahap kedua iaitu tahap sederhana. Pada tahap ini, masyarakat telah mendapat pendedahan tentang konsep modal insan sejahtera, tetapi tidak menyeluruh dari kesemua aspek iaitu rohani, moral, akhlak dan emosi. Mereka diberikan pendedahan tentang makna yang tersirat dalam rukun negara tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ini akan memberi kesan kepada masyarakat seperti tidak terbentuknya muafakat dalam masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pendedahan yang menyeluruh sebagai tindakan yang perlu diambil. Akhir sekali, tahap ketiga iaitu tahap tinggi. Masyarakat mendapat pendedahan yang cukup tentang konsep modal insan sejahtera. Mereka juga diberikan pendedahan yang mendalam terhadap makna yang tersirat yang terdapat dalam setiap baris rukun negara. Keharmonian, kesejahteraan dan perpaduan tercipta di kalangan kaum dan masyarakat akan menjadi kesan dan akan terbentuknya muafakat di kalangan masyarakat. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat adalah dengan memberikan motivasi untuk terus kekal dan terus maju. Dapat kami rangkumkan berdasarkan pemerhatian kami pada situasi Malaysia sekarang ini adalah masyarakat Malaysia masih berada pada tahap pertengahan dan belum mencapai tahap tinggi. Ini kerana masyarakat Malaysia telah mendapat pendedahan tentang konsep modal insan sejahtera tetapi tidak menyeluruh dari kesemua aspek iaitu aspek rohani, moral, akhlak dan emosi. Mereka diberikan pendedahan tentang makna yang tersirat dalam rukun negara tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iwais bin Muhammad Rafi. Okay, insyaAllah pada hari ini saya ingin membentangkan faktor-faktor ataupun cabaran dalam membina kefahaman insan sejahtera dalam kalangan masyarakat. Saya akan membagi 3 faktor, iaitu yang pertama ialah faktor dari segi ekonomi, yang kedua dari segi kekeluargaan dan yang ketiga ialah dari segi peningkatan kes jenayah. Okey, dalam membangun modal insan pada masa ini terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat.
Kategori yang pertama iaitu faktor ekonomi. Okey. Salah satu menyebabkan faktor ekonomi kita tidak membangun di negara kita kerana amalan rasuah. Amalan rasuah yang masih menjadi amalan dalam sesetengah organisasi yang akan melemahkan sistem pengurusan sebenarnya. Ini mungkin terjadi kerana ada sesetengah manusia ataupun setengah pihak yang bersikap tamak ataupun mereka merasa tidak cukup apa yang mereka ada, sehingga kan mereka ingin mendapat duit ataupun sesuatu yang berharga dengan cara yang mudah dan masa yang cepat. Okey, oleh itu juga kita tidak boleh menyalahkan sebelah pihak saja, iaitu kita boleh mengatakan pihak SPRN tidak menjalankan tugas. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan pihak SPRN juga, kerana mungkin ada musuh dalam selimut yang menyebabkan pihak SPRN susah untuk mengesah amalan-amalan rasuah yang sedang berluasa ini. Okey, untuk yang ketiga pula ialah kadar pengangguran di kalangan siswa menjadi isu yang sangat penting di negara ini. Kegagalan siswa mendapat pekerjaan adalah kerana kekurangan pelbagai kemahiran yang dikehendaki oleh pihak industri ataupun organisasi. Di samping itu juga siswa-siswa kurang berkemahiran dari aspek komunikasi ataupun kita panggil soft skill, dan dari aspek kerja berpasukan ataupun dari aspek kemahiran teknologi maklumat dan sebagainya. Oleh kerana bukan itu saja, mungkin kerana terdapat beberapa organisasi yang menetapkan gaji yang rendah untuk fresh graduate. Oleh itu sesuatu organisasi itu hendaklah menilai dahulu CJ kelayakan siswa itu dan boleh menetapkan gaji yang sepatutnya lah. Okey, kita pergi pula pada faktor yang kedua, iaitu faktor kekeluargaan. Apa yang kita nampak pada hari ini, terdapat banyak masalah yang berlaku di dalam ahli keluarga, seperti masalah kejadian penderaan kanak-kanak kecil dicabur dan dirogol, dan perkara-perkara itu dilakukan oleh ayah sendiri ataupun abah sendiri. Itu sangat menyedihkan bagi saya. Hal ini terjadi mungkin kerana nilai dan perasaan kasih sayang yang sudah pudar dan terhakis dalam konteks hubungan kekeluargaan kita. Dan mungkin itu juga salah ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang anak-anak mereka. Dalam Islam pun mengajar kita supaya mengajar anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Dan bagi saya lah, untuk kita membentuk anak-anak kita ni, bentuklah mereka dari solatnya. Kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud ayat pertama, maka beruntunglah, berjayalah mereka orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Okey, di situ kita boleh tengok siapa yang berjayalah orang yang beriman itu. Salah satu ciri-ciri orang beriman itu yang akan berjaya, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Disebabkan itu kita hendaklah sentiasa membaiki solat kita. Sambil-sambil kita membaiki itu, kepada ayah atau ibu hendaklah mengajar anak mereka dari kecil. Dan Nabi SAW pun suruh kita untuk mengajar anak kita memasuki umur 7 tahun dah boleh solat. Seeloknya sebagai seorang ayah, ajaklah mereka pergi ke masjid ataupun surau. Dan saya tahu untuk menjadi seorang ayah ataupun ibu sangat mencabar untuk mendidik anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Allah juga telah berfirman dalam surah Al-A'raf, potongan ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bizkarillahi ta'mainnul qulub. Yang bermaksud, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey, di situ saya
telah bagi satu tips lah untuk ayah-ayah ibu kepada luar sana yang merasa tertekan ataupun merasa sebagainya dalam mendidik anak-anak ni. Kita naklah banyak bersabar, dan salah satu bersabar dan ingat kepada Allah, sebab anak itu ialah amanah. Okay, salah satu tipsnya ialah sentiasa berzikir, kerana berzikir ni boleh menjadikan hati tenang. Zikir juga boleh membuat kita zikir juga boleh membuat hati kita tenang, dan kita pun akan dapat pahala yang sangat banyak. Okey, kita pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor peningkatan kes jenayah yang sangat banyak di negara kita. Apa yang kita dapat lihat pada hari ini, boleh dikatakan setiap hari berlakunya kes-kes jenayah yang kita tidak ingin berlaku, seperti merogol, membunuh, merompak, mengedar dadah. Dan apa yang sedihnya, pengedar-pengedar itu terdiri daripada kalangan-kalangan pelajar yang masih di bangku sekolah. Okey, ini mungkin terjadi kerana mereka sudah tidak mempunyai nilai moral ataupun telah muflisnya nilai harmoni dalam diri mereka. Oleh itu, ini dapat membuatkan masyarakat hilang minat dalam membentuk kefahaman tentang konsep insan sejahtera dalam diri mereka. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti PDRM hendaklah mengambil langkah yang drastik atau dengan secepatnya untuk memastikan kes jenayah tidaklah berkurang di Malaysia ini. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga dapat membuat berbagai bentuk hukuman yang setimpal bagi mereka yang bersalah itu, supaya mereka takut untuk melakukan kesalahan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada Profesor Madya, Datuk Dr. Nurliah binti Kudus dan rakan-rakan. Di sini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan yang akan diperolehi setelah berjayanya seseorang insan dalam membentuk sebuah masyarakat sejahtera, hasil dari terbinanya kefahaman insan sejahtera dalam diri masyarakat. Terdapat banyak kesan yang akan diperolehi sekiranya kesejahteraan insan dapat dibentuk dalam diri masyarakat. Di sini saya akan menerangkan beberapa kesan yang diperolehi kepada negara, bangsa dan agama. Kesan yang pertama iaitu kesan kepada negara, di mana masyarakat sejahtera mampu untuk menstabilkan semula ekonomi negara yang tidak seimbang kerana wujudnya krisis-krisis kemanusiaan yang berlaku, dengan membantu mewujudkan pelbagai perniagaan, dan juga mereka menyokong dan mengangkat perniagaan-perniagaan ini sehingga ia dijadikan sebagai salah satu faktor besar dalam peningkatan ekonomi. Hal ini sedikit sebanyak akan menjadikan negara kita lebih maju dan meningkatkan daya saing dalam kalangan negara-negara besar dunia. Di samping itu, masyarakat sejahtera mampu menaikkan nama negara ke pesada dunia dengan memahami konsep insan sejahtera berlandaskan rukun negara. Seperti mana Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tun Abdul Razak, dengan jelas memberikan jaminan bahawa cita-cita negara ini akan tercapai apabila semua masyarakat mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Beliau berkata bahawa amalan rukun negara keseluruhan memberikan kita jaminan mengekalkan tradisi-tradisi kebudayaan yang berbagai-bagai corak, di mana anggota-anggotanya bebas untuk mengamalkan tradisi agama dan adat resam masing-masing. Tujuan kita pada akhirnya ialah membina satu masyarakat progresif dan yang bergerak maju selaras dengan kemajuan sains dan teknologi. Kesan yang kedua adalah kesan kepada bangsa, di mana masyarakat sejahtera merupakan medium yang mampu memberikan kesan positif kepada bangsa, iaitu dengan cara mewujudkan keharmonian dan kemakmuran bangsa meskipun masyarakat dibebani dengan krisis kemanusiaan. Mereka yang mencapai dan memahami konsep kesejahteraan insan akan menjadi lebih matang dalam membuat suatu keputusan dan dapat menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain dengan tenang dan harmoni. Selain itu, masyarakat sejahtera mampu membentuk perpaduan kaum dalam satu komuniti yang mempunyai berbilang bangsa tanpa mengira warna kulit.
Masyarakat yang memahami konsep kesejahteraan insan akan mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham dan sifat rasisme yang dapat menyebabkan perpecahan dan pergaduhan antara kaum. Kesan yang ketiga, yang merupakan kesan terakhir dalam penerangan saya ini, adalah kesan kepada agama. Masyarakat sejahtera yang terbentuk dalam sebuah agama mampu mewujudkan tanggapan yang positif kepada agama lain terhadap agama mereka. Secara tidak langsung, ianya mampu untuk menarik minat segelintir masyarakat dari agama lain untuk mendalami dan mengkaji agama mereka kerana tertarik dengan keharmonian dan keindahan yang terbentuk hasil dari terbinanya kefahaman insan sejahtera dalam diri mereka. Di samping itu, masyarakat yang mempunyai kefahaman dalam konsep insan sejahtera pasti akan dapat menahan seseorang itu daripada melakukan jenayah dan juga kejahatan. Perkara ini akan memberikan imej yang baik kepada suatu agama kerana setiap agama pastinya mengajar penganutnya untuk melakukan kebaikan. Ini dijadikan sebab mengapa rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Sekian, itu saja penerangan daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat simpulkan dalam wawancara atau forum ini berkaitan dengan tajuk kita, iaitu rukun negara dan kefahaman dalam membentuk kefahaman insan sejahtera. Yang pertama ialah kesejahteraan merupakan suatu perkara yang mampu memberikan impak yang besar pada diri individu, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Seterusnya, penghayatan yang mendalam terhadap setiap baris rukun negara mampu untuk memberikan suatu pembelajaran yang asas dalam mencapai kesejahteraan dalam diri. Seterusnya, pendedahan ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan berkait dengan konsep model insan sejahtera mampu untuk melahirkan sebuah masyarakat sejahtera seperti yang diperkatakan dalam kitab Hidayah As-Salikin, menyatakan 6 konsep model insan yang mendasari pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan hidup insan, iaitu pembangunan ilmu, akidah, akhlak, anggota 7, ibadah, rohani dan yang terakhir ialah adab sosial. Akhir sekali ialah masyarakat sejahtera yang mampu untuk mengekalkan kesejahteraan dalam diri mereka meskipun dilanda pelbagai cabaran dan dugaan hidup, merupakan sebuah masyarakat yang dipandang tinggi oleh pemerintah, negara dan dunia.